Kita sambung kembali kelas pondok hujung minggu ni dalam sesi membicarakan tentang ilmu tasawuf, kitab Minhajul Abidin, dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah yang kita niatkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pahala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, ulama, seluruh masyayikh, guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, dan pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalihi. InsyaAllah kita sambung balik kelas kita pada muka surat 419 aja betul ya? Sampai perenggan ke mana? Tengah-tengah demikian juga amalannya. Baik. Jadi kita sambung terus dalam kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Demikian juga dengan amalan yang kita persembahkan kepada Allah, betapa banyak aib dan cacatnya sedangkan kita tidak mengetahuinya. Sebahagian salihin mengatakan, pada satu malam dikala makan sahur, aku berada di loteng yang menghadap ke jalan. Pada saat itu aku membaca Al-Quran surah Taha. Setelah selesai, aku tertidur dan bermimpi ada seseorang turun dari langit dengan membawa catatan. Kemudian catatan itu dibuka di hadapanku, dan aku lihat di dalamnya terdapat surah Taha yang baru aku baca sebentar tadi. Di bawah setiap kalimat surah Taha itu tercantum pahala 10 kali lipat. Hanya terdapat satu kalimah sahaja yang tidak tercantum di bawahnya pahala, sehingga aku bertanya kepada si pembawa itu, kalimah ini saya sudah baca, tetapi mengapa tidak tertulis pahalanya? Seterusnya dalam mimpi itu aku menangis dan menanyakan kepada si pembawa catatan itu, mengapa begini? Jawabnya, ketika engkau membaca kalimah itu ada orang lalu, oleh itu engkau memperkuatkan bacaan agar didengari oleh orang di jalanan itu. Perkara itulah yang menyebabkan hilangnya pahala. Jadi ini adalah pengalaman seorang alim, seorang abid yang menceritakan kepada kita bagaimana satu malam beliau membaca Al-Quran surah Taha. Ya, setelah baca surah Taha tu dia tertidur. Masa tidur tu dia bermimpi bertemu dengan malaikat yang membawa catatan pahala daripada surah yang dia baca. Setiap kalimah itu yang dia baca itu diganjari oleh Allah dengan 10 ganjaran. Ya, 10 kali ganjaran dia. Melainkan kepada satu ayat. Ayat itu tidak tertulis ganjarannya. Lalu orang tu tanya kepada malaikat yang membawa catatan tu tadi, dia kenapa semua tu lengkap 10 ganjaran melainkan yang ini tidak kau tulis akan pahalanya? Lalu malaikat yang membawa catatan itu memberitahu, masa kau baca ayat ni, tiba-tiba lalu orang dekat rumah kau duduk di loteng,
orang tu lalu di bawah di jalan, tapi oleh kerana engkau merasakan ada orang lalu, kau baca dengan kuat agar bacaan engkau tu diperdengarkan kepada orang yang lalu tu. Artinya apa? Artinya dia riak. Dia nak menunjukkan amalnya yang dia sedang baca Quran. Hendak dia menarik perhatian orang yang lalu agar dengar apa yang dia baca. Jadi sebabkan itulah, maka pahalanya itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nak beritahu pada kita, amalan riak itu membatalkan pahala. Amalan riak itu membatalkan pahala yang kita buat. Jadi sayanglah, susah payah kita buat amal, tiba-tiba kita tidak dapat ganjaran daripada amal yang kita buat itu. Ya, baik. Jadi kita tengok lagi, begitulah akibat riak, sungguh merugikan. Begitulah akibat riak, sungguh merugikan. Ujub dan riak adalah perkara yang paling besar. Dengan sekelip mata sahaja, jika seseorang itu terkena sifat riak, ia boleh merosakkan segala ibadah yang dilakukan selama 70 tahun. Ya, penyakit riak ini tuan-tuan adalah satu penyakit yang jika kita terkena boleh membatalkan amal kita. Bukan amal setahun dua, bahkan amal berpuluh-puluh tahun yang kita lakukan. Dulu kita buat amal penuh dengan ikhlas, tak nampak dia orang, kita buat tu semata-mata kerana Allah. Tetapi syaitan yang ada di sekeliling sekalian kita ni, dia fokus pada tugasnya. Ibarat kata orang Melayu, jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Pelanduklah yang sentiasa lupa pada jerat. Jerat sentiasa terpasang. Ya, tinggal lagi alhamdulillah mula-mula kita buat tu tak kena jerat kerana kita ikhlas. Tetapi syaitan ni dia pandai. Dia akan goda kita hari demi hari, hari demi hari untuk membatalkan amal kita yang dahulu. Dia khabar, awak ceritalah amal tu, bukan nak nunjuk-nunjuk ke orang, sebagai pedoman, motivasi kepada orang-orang muda ni agar buat macam awak buat. Ayat dia bisa tuan-tuan, syaitan ni. Jadi kita pun mikir, ya tak ya juga, sekurang-kurangnya esok budak-budak ni boleh ikut contoh aku. Mula-mula tu kita tu niat baiklah, agar bila kita menceritakan amal kebajikan yang kita buat itu dapat dicontohi oleh anak-anak muda ataupun orang yang sedang kita berkata dengannya. Tapi akhir-akhirnya syaitan bisik lagi pada kita sehingga timbul riak. Akhirnya kita nampaklah bahawa kita yang beramal, kitalah itu, kitalah yang baik. Nampak kebaikan diri kita, tak nampak kebaikan Allah, tak nampak kurnia Allah. Tapi kita akan selamat tuan-tuan selagi mana kita nampak Allah. Kita nampak Allah tu maksudnya macam mana? Kita nampak kurnia Allah. Aku dapat beramal itu kerana kurnianya Allah, kerana kehendaknya Allah, kerana takdirnya Allah lah yang menciptakan amal itu dan mengurniakannya pada aku. Kita sedar. Dan aku dapat bercakap dengan budak-budak ni pun atas Allah yang izinkan, Allah yang gerakkan. Nampak? Beza di antara orang riak dan dia nak menceritakan tu dengan panduan daripada Allah. Aku nak bercerita ni kerana Allah yang gerakkan aku, supaya aku menceritakannya agar jadi teladan. Mudah-mudahan asbab aku cerita ni terbuka hati diorang ni untuk beramal, untuk buat sedekah, untuk buat benda yang aku buat ni. Tak lain tak bukan, ini adalah kurnia Allah. Ya, kita sedar bahawa amal yang kita buat itu datang daripada Allah, nampak daripada Allah, kehendak Allah, takdir Allah pada diri kita, bukanlah kerana kita ni best. Yang jadi riak, akhirnya kita rasa aku ni orang alim, aku ni orang bagus, kerana aku dapat melakukan itu supaya kita nak menarik perhatian orang, supaya orang mengatakan kita ni baik, kita ni bagus. Ya, itu beza dia. Bila nampak perbuatan itu daripada kita, daripada kudrat kita, daripada kehendak kita, kerana alim kita,
binasalah amal kita, kerana di situ sudah ada riak, sudah ada ujub, sudah ada sum'ah. Kita nak memperdengarkan amal kita kepada orang, ya, itu namanya sum'ah. Kita buat amal kita kerana orang, kerana selain daripada Allah, itu namanya riak. Riak, apa maksud riak? Daripada perkataan ra'a. Ra'a apa? Menunjukkan amal supaya orang menyangkakan kita baik. Kita nak dapat perhatian orang. Ra'a ni perhatian, pandangan. Kita nak dapat pandangan orang, ya. Kita nak menang hati orang, nak ngatakan orang kita ni warak, kita ni alim, kita ni bagus. Tujuan amal kita tu kerana orang. Azan sedap-sedap, suara dimain-mainkan dengan lagu sikah, jaharkah, bayati, hijaz, nahwan, macam-macam. Pasal apa? Tujuan nak tarik perhatian orang, supaya orang kata aku ni adalah qari, suara aku sedap. Memang azan dia sedap, tapi tak sedap di sisi malaikat. Malaikat sakit telinga dengar azan dia. Sebab apa? Dia azan dengan penuh riak. Biarlah orang suara tak sedap, tapi penuh dengan ikhlas, tawaduk, dengan sadar bahawa dia dapat azan tu kurnia Allah. Suara tak sedap pun malaikat menganggap benda tu sedap. Kenapa? Malaikat menilai benda-benda yang batin, ya, amal-amal batin, ikhlas, tawaduk, itu malaikat jadi sedap benda tu, ya. Benda ni pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada satu orang di kalangan orang Madinah ni, dia minta kepada Rasulullah untuk azankan. Muazzin Rasulullah ni Sayyidina Bilal bin Rabah. So Sayyidina Bilal ni lah yang ditugaskan untuk azan. Ada satu hari ni orang ni dia terkenal sebagai seorang yang memiliki suara yang sangat merdu. Jadi dia minta izin pada Rasulullah untuk dia pula azan ganti Bilal. Jadi oleh kerana banyak kali dah dia minta, jadi Rasulullah pun bagilah can ke dia azan. Satu hari tu dia azan, ya, satu hari tu dia lah azan. Lepas dia azan, sembahyang subuh semua dah siap apa semua, tiba-tiba Jibril turun. Jibril turun. Dia kata, "Ya Rasulullah." Jibril kata, penduduk Madinah hari ni tak sembahyang subuh ke? Kerana kami tak dengar azan dia. Rasulullah pun sedar dah. Apa sah pula Mamat ni, ya. Sebab setiap hari bila Bilal azan, kami dengar azannya sampai ke langit ketujuh tu, dengar suara Bilal. Tapi kali ni si Mamat yang suara yang sedap ni azan dengan jaharkah, dengan nahwan, dengan tiba-tiba malaikat tak dengar. Dan malaikat ingatkan orang di Madinah pada masa tu tak sembahyang subuh sebab tak dengar azan. Itu yang Jibril turun tanya kepada Rasulullah. Rupanya orang yang azan tu tadi bukan kerana Allah, dia azan kerana nak memperdengarkan suaranya yang hebat, lagunya yang hebat. Dia rasa dialah hebat. Sebab tu malaikat dia dengar lain daripada kita dengar, ya. Sebab itulah sangat penting bagi kita untuk memelihara hati kita daripada tujuan selain daripada Allah. Bila kita beribadah, peliharalah hati kita. Jangan ada selain daripada Allah menjadi tujuan kita. Sebab itu ulama sufi dia mengajarkan kepada kita moto ataupun garis panduan dalam kita beribadah. Kita kena sentiasa sebut apa dia? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya, Tuhanku, hanya engkau yang aku maksud, keredaanmu yang aku tuntut. Dalam setengah lagi ditambut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kurniakanlah kepada aku kasih dan cintamu serta ma'rifah kepadamu. Kita minta pada Allah kurniakan mahabbah dia pada kita. Dengan kurnia Allah, dengan mahabbahnya itu selamat kita, ya. Dan dengan kurnia makrifah Allah, jadi seseorang yang makrifah kepada Allah, dia kenal. Makrifah kepada Allah ni macam mana? Ada dua makrifah. Satu makrifah ilmiah, yang macam mana tuan-tuan dan perempuan baru belajar tadi, ilmu tauhid, ilmu kalam, itu makrifah ilmiah. Mengenal Allah secara berdalil, mengenal Allah dengan cara kita berguru, menggunakan mata dan telinga kita, memahami Allah, mengenal Allah dengan cara menggunakan dalil-dalil syarak, hukum akal, ya, hukum adat. Kita faham tentang Allah Subhanahu wa taala secara ilmiah. Dan satu lagi mengenal Allah secara zauqiyah,
Ini setelah lengkap secara ilmiah, dah ada secara ilmu, kita pula ditingkatkan oleh Allah mengenal Allah secara zauqiyah dengan cara rasa. Dengan cara rasa ini melalui jalan zikir dan tafakuh serta mujahadah melawan nafsu kita. Istiqamah kita dengan ilmu dan amal kita, lawan nafsu kita dengan rahmat dan kurnia Allah. Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita makrifah kepada Allah. Dan makrifatullah ini adalah setinggi-tinggi darjat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hambanya, ya, terutama sekali mengenal Allah secara zauqiyah, melalui rasa. Mesti melalui jalan zikir yang berterusan dan juga tafakkur, ya. Itulah kaedah dia untuk mendapat mengenal Allah secara zauqiyah. Tapi lepas mengenal Allah secara ilmiah tu pun padan dah, lepas dah taklif fardu ain, artinya dapat dah mengenal Allah secara jalan yang pertama, juga disebut mengenal Allah, ya. Tapi yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal secara zauqiyah, melalui rasa. Melalui rasa ni, di antara tanda-tanda orang yang dapat mengenali Allah secara rasa ialah orang yang dapat mengesakan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada afalnya. Dia kembali kepada situ, tapi bukan dengan cara ilmiah. Kita tadi kenal Allah secara ilmiah, ini dikurniakan dalam rasa seseorang itu. Dia merasakan, rasa ni, perasaan dia, hati nurani dia, ataupun rohnya, perasaan kita lah, dalaman kita, mengenal Allah, mentauhidkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Dampak tajalli sifat Allah, tajalli asma Allah, tajalli af'al Allah di sebalik sesuatu. Bila tengok sesuatu, tak lepas sesuatu itu daripada tajalli, sama ada perbuatan Allah ke, tajalli sifat Allah ke, tajalli zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Sebab semua sesuatu itu menceritakan tentang Allah. Bagi orang-orang yang dikurniakan oleh Allah, dia lihat pada sesuatu, sesuatu itu tidak pernah lepas daripada Allah. Sama ada dia melihat kesan perbuatan Allah pada sesuatu, kesan asma Allah pada sesuatu, kesan sifat Allah pada sesuatu, yang paling tinggi kesan zat Allah pada sesuatu. Itulah orang yang disebut orang yang makrifah kepada Allah. Makrifah ada berapa? Ada dua. Secara ilmiah, secara zauqiyah. Sebelum sampai zauqiyah, kena lengkap ilmiah. Untuk dapat secara zauqiyah, melalui jalan zikir dan tafakur, mujahadah dan istiqamah. Mesti sentiasa berzikir, istiqamah. Mesti mujahadah yang kuat. Hawa nafsu. Nafsu kata nak itu dak, lawan, ya. Kalau nafsu kata nak, dak, lawan. Artinya orang yang kuat melawan nafsunya, akhirnya nafsu dia tunduk. Bila nafsu dia tunduk, Allah Ta'ala akan sampaikan dia kepada mahabbah. Mahabbah ni maqam mencintai Allah. Tidak ada satu yang lebih dicintai melainkan Allah, ya. Bila sampai pada cinta pada Muhammad, jalur Allah Ta'ala bukakan kepadanya hijab-hijab yang menutupi tabir-tabir yang ada padanya. Di situlah Allah Ta'ala bukakan daripada kanz kunuz Allah Ta'ala tentang ilmu-ilmu laduni. Dia boleh berkata-kata, dia boleh membicarakan tentang ilmu-ilmu yang datangnya daripada sisi Allah. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada dia ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Tengok dia bicara tentang ketuhanan. Pasal apa? Allah Ta'ala dah buka pada dia, dah kurnia pada dia, dia dah nampak, dia dah rasa benda tu, ya. Itu di antara tanda-tanda lah. Yang selain daripada itu, banyak lagi. Jadi berusahalah kita sekurang-kurangnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah bagi tuan-tuan yang telah istiqamah. Sekurang-kurangnya kita dah mengenal Allah melalui tangga yang pertama, iaitu dengan cara ilmiah, dengan cara untuk mengenal Allah. Jadi di sinilah disebutkan bahawa bila seseorang itu, ya, dia disebut di sini ujub dan riak adalah perkara yang paling besar. Dengan sekelip mata saja, jika seorang itu terkena sifat riak, ia boleh merosakkan segala amal ibadah yang telah dilakukan selama 70 tahun. Diriwayatkan, ni ayat baru, diriwayatkan bahawa seorang telah menjamu Imam Sufyan As-Sawri. Imam Sufyan As-Sawri inilah seorang tokoh sufi besar, seorang wali Allah yang besar. Dia ulama sufi, ya, Sufyan As-Sawri. Dan para sahabatnya,
Kemudian berkatalah orang itu kepada isterinya, ambil piringnya dan bawa kemari. Bukan piring yang kita beli waktu naik haji yang pertama, tetapi piring yang kita beli ketika naik haji kali kedua. Maksudnya agar orang itu mengetahui bahawa dia telah 2 kali menunaikan haji. Nampak? Oh bukan, bukan yang piring yang kita naik haji kali pertama tu, piring naik haji kali kedua. Cakap pasal piring, tapi sebenarnya dia apa? Dia nak tayang bahawa dia dah naik haji 2, nak menunjukkan dia dah 2 kali dah naik haji. Berhati-hati tuan-tuan ya. Artinya tersirat, makna yang tersirat dengan tersurat. Dia cakap tentang piring, tapi dia nak beritahu Sufyan As-Sauri bahawa dia dah 2 kali dah haji. Yang ini bukan kaleng-kaleng ni, haji ganda 2 ni. Sebab tu dia suruh ambil piring yang masa dia pergi kali kedua naik haji ya. Baik. Maksudnya agar orang mengetahui bahawa dia telah 2 kali menunaikan haji. Maka berkata Imam Sufyan di dalam hatinya, kasihan dia, 2 kali menunaikan haji tapi dirosaknya. Nampak? Walaupun 2 kali buat haji tu semangat, mungkin dah sempurna, mungkin dah baik, tapi oleh asbab dia nak menunjukkan dia 2 kali naik tu, piring dia boleh membatalkan dia punya 2 kali haji tu. Jangan tuan-tuan ya. Kadang-kadang 70 tahun kita buat amal tu, punyalah ikhlas pada masa tu kita bantu orang yang dalam kesusahan. Tiba-tiba saat ni teringat pula kita. Itu kerja syaitan lah tadi. Macam saya sebut bahawa jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Dia akan cuba mengingat-ingatkan kita amal-amal yang kita buat lama-lama dulu, agar kita nak bercerita tentang kebaikan. Tapi saya dah cerita dah kaedah untuk selamat dia macam mana tadi tak? Malaslah saya nak ulangnya. Ada kaedah untuk selamat bila seseorang itu dapat memandang. Itulah tadi yang saya cerita tadi ya. Tapi kalau dia tidak dapat memandang perkara tersebut, batallah ibadahnya yang berpuluh-puluh tahun itu ya. Jadi dah penawar dia, tuan-tuan dah nampak dah penawar dia yang saya sebutkan tadi. Boleh bercerita, tapi bila nak bercerita mesti kita dalam kondisi yang saya sebutkan tadi. Ya. Ada siapa? Siapa nak bertanya ni? Saya dengar bunyi ustaz Istighfar. Istighfar. Masya Allah, kalau beristighfar bagus But tak niat. Mana boleh? Innamal a'malu binniyat. Setiap satu perbuatan orang mesti ada niat dia. Sama ada niat lillahi ta'ala, kalau bukan kerana Allah, kerana selain daripada Allah. Mudah je ya. Mesti ada niat ya, mesti ada niat. Kalau tidak, amal itu jadi sia-sia. Amal yang tak ada niat ibarat surat yang tidak ada alamatnya. Surat tu jadi sia-sia, tak sampai ke mana pun. Kita hantar surat tak tulis alamat, sampai? Tak sampai. Begitu juga amal kita, kalau bukan kerana Allah, selain daripada Allah lah pastikan amal kita itu ada alamatnya. Alamatnya ialah lillahi ta'ala, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, hanya engkau yang aku maksud, keredaanmu yang aku tuntut. Ya, itulah alamat dia. Baik. Ya. Cuy tak dengar. Nak maintain ikhlas. Okey. So bila nak maintain ikhlas ni, satu, kita kena bergantung dengan rahmat Allah. Kita kena selalu cakap, ya Allah, bantu aku, pelihara amal ibadah aku. Penggantungan kita kepada Allah tu nombor 1. Kita bergantung dengan rahmat Allah. Kita bergantung kepada Allah ni maksudnya kita bergantung dengan rahmat Allah. Kita kena sentiasa cakap, ya Allah, bantu aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan amal aku. Ya Allah, selamat aku daripada sifat ujub, riak, sum'ah, takabur. Kita selalu sebut betul, kita minta bantuan Allah. Sebab itulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim itu sangat baik kalau kita sentiasa ucapkan di setiap benda kita nak buat. Nak semayang ke, nak baca Quran ke, nak apa ke, kita minta berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan. Selain daripada gangguan syaitan itu ialah anasir diri kita. Anasir diri kita tu apa lah? Itulah ujub yang ada dalam diri kita, sum'ah yang ada pada diri kita ya. Takabur, benda-benda yang buruk-buruk yang ada, kita minta Allah Ta'ala lindung. Itu yang pertama, bergantung kepada Allah.
kita kena ada sifat yang disebut dulu, saya lalu cerita lah, fakir ilallah. Kan sifat hamba, seorang hamba tu paling kurang dia ada 4 sifat. Tuan-tuan mesti ingat, saya 44 kali dah mengingatkan benda ni. Setiap hamba tu paling kurang dia kena ada sifat ni. Sifat ni kena sentiasa diulang-ulangkan untuk dia sedar bahawa dia ni lah orang yang paling jahil, paling hina, paling bodoh. Lagi satu, lemah. So bila lemah, kita ada sifat fakir ilallah, sangat memerlukan Allah. Ya Allah, aku ni sangat memerlukan kau ya Allah, bantu aku. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar kita apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Apa saja kita minta tolong pada Allah. Dalam ibadah kita pun, kalau Allah Ta'ala tak kurnia, tak dapat kita laku, tak dapat angkat takbir, tak dapat nak baca, semua dapat buat tu bantuan Allah, kurnia Allah. Allah Ta'ala tak bantu, tak dapat. Jangan ingat kita hebat. Kalau Allah tak pergerakkan, kita tak bergerak. Kalau Allah tak ilhamkan, kita tak ingat ayat yang kita nak baca. Kalau Allah tak gerakkan hati kita, kita tak berniat pun untuk ke situ. Tengok tuan-tuan, kalau Allah tak itu, tak ini, maka takkan ada satu bahagian pun dalam diri kita. Jadi kena jadi fakir ilallah. Sentiasa kita ini merasakan, aku ni lemah ya Allah, aku amat perlu kepada bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama, sentiasa menggantungkan diri kita zahir dan batin kepada Allah. Sebab itulah orang yang duduk dalam fakir ilallah ni apa? Tak lekang daripada mulut dia, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa. Ini baru benar orang yang bergantung pada, tiada daya, tiada upaya melainkan daya dan upaya Allah. Tuan-tuan, macam kita berwuduk, wuduk yang paling sempurna ialah semasa kita berwuduk, kita merasakan kita dapat berwuduk itu kerana wuduk itu didaya dan diupayakan oleh Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kita banyak lagi bergantung di atas kekuatan kita. Tapi cuba tukar sekarang ni, ya Allah, terima kasih kau kurniakan aku dapat berwuduk. Kalau bukan dengan daya dan upaya dia, kan bukan dengan kurniamu ya Allah, tak mampu untuk aku berwuduk. Ini kata hamba-hamba yang lemah, yang sentiasa bergantung harap kepada Tuhan. Masa kita berwuduk tu, hati kita berkata-kata kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau sucikan diriku yang zahir, sucikanlah diriku yang batin. Ya Allah, ampuni dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan. Masa kita berwuduk tu, kita sentiasa bercakap dengan Allah. Masa basuh muka, ya Allah, ampuni dosa muka aku, ya Allah, dosa mata aku, dosa hidung aku, dosa mulut aku ni banyak ya Allah. Masa basuh muka, bukan cerak. Dah, niatnya pun cerak. Tak ada komunikasi dengan Allah, tak ada fakir ilallah. Orang yang fakir kepada Allah itulah dia. Masa dia berwuduk tu, dia dah cakap dengan Allah. Tok tek hati dia dengan Allah. Punyalah manisnya dia berkata-kata dengan Allah sepanjang masa. Itu juga dalam kelas ni apa, berjalan apa, dia tok tek. Dia bercakap apa? Dia bercakap, dia berbicara dengan Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kurniakan mata aku ni dapat terang lagi, dapat melihat jelas aku tengok kawan-kawan aku ya Allah. Kau dapat lagi aku. Oh, hatinya berkata. Orang yang fakir kepada Allah ni, semua dia bercakap dengan Allah. Semua begitulah apatah lagi dalam wuduk, dalam kita beribadah. Sujud, dapat sujud. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kurnia aku dapat sujud padamu ya Allah. Ya Allah, kekal nikmat sujud ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau kurnia. Tak putus. Kan itulah namanya khusyuk, itulah namanya tadarruk. Selain daripada hati Allah. Hati Allah tu payah kalau tuan-tuan tak latih. Orang latih Allah pun tak boleh nak sebut Allah setiap hari. Tapi kita boleh berkomunikasi dengan Allah. Itulah juga namanya ingat pada Allah. Tapi kita tak ada bila wuduk, itu habis. Tak ada komunikasi, tak ada kita punya dengan Allah. Bukan saja dalam sembahyang kita komunikasi, segala-galanya, setiap waktu, setiap masa, setiap saat, setiap ketika kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Terutama sekali dalam ibadah, dalam wuduk tadi. Selain daripada doa yang diajar oleh ulama-ulama, ampuni dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Tetapkanlah kaki aku ni data titian sirat, dapat aku minta sirat seperti titian sirat. Banyak lagi yang ulama ajar. Ulama-ulama tasawuf mengajar
Ya Allah, sebagaimana Engkau sucikan diriku yang zahir dan yang batin dengan air mutlak, sucikanlah hatiku, rohku, sirku dengan air tauhid. Minta Allah Ta'ala sucikan masa kita berwuduk, ya. Ya Allah, terima kasih dengan daya upayamu, ya Allah, Kau izinkan aku dapat berwuduk. Nampak tadarruknya lah dia dapat merasai dengan dapat berwuduk tadi. Kurnia Allah, sedang menerima kurnia Allah. Ucap terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Kau dapat hadirkan aku di kelas ni, dapat dengar lagi guru aku ni bercerita tentang kebesaran kehebatanmu. Dapat lagi aku jumpa, tengok muka sahabat-sahabat aku, ya Allah. Belum tentu lagi minggu depan aku dapat jumpa dengan mereka-mereka ni, ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmatmu yang besar ni, ya Allah. Tambah lagi nikmat. Kan itu bercakap dengan Allah. Itulah ya Allah Ta'ala nak daripada hamba-hambanya, fakir ilallah, sentiasa memerlukan Allah, sentiasa berhubung dengan Allah. Itulah zikrullah. Itu orang yang sedar pada Allah, dia bercakap sama dengan Allah. Kan dalam diri kita ni ada satu nafs, nama dia nafsun natiqah. Ini masuk dalam bab tarekat, sebab dalam bab tarekat tu dia ada lataif, zikir lataif, latifatul qalbi, roh, sir, khafi, akhfa, latifatul nafsin natiqah. Dan latifatul nafsin natiqah ini perlu dizikirkan. Mengapa latifatul nafsin natiqah? Inilah nafsu yang sentiasa bercakap. Tuan-tuan duduk seorang-seorang, tuan-tuan ingat tuan-tuan duduk diam gitu. Mulut tangan tuan-tuan je duduk yang nampak muka saya. Hati tobat cakap tok tek entah benda dia cakap tu. Setiap orang macam lain dia punya ada orang ni tak kisahlah, setiap orang mesti. Dekat mana? Latifatul nafsin natiqah. Ni kajian sufi tuan-tuan. Sebab tu latifatul nafsin natiqah ini perlu dizikirkan, untuk ditenteramkan, untuk diajarkan latifah nafsun natiqah ni agar sentiasa dia fokus dan berkata-kata hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zikir sini. Zikir latifatul qalb, latifatul roh, latifatul sir, khafi, akhfa, latifatul nafsin natiqah, latifah kulli jasad, lepas tu wukuf qalbi, lepas tu muraqabah, ahadiyah, ma'iyah. Itu istimbat yang dibuat oleh ulama tasawuf. Setiap ulama ni ada cara kaedah dia mengeluarkan benda-benda. Orang fiqh memang kata benda tak betul, salah. Sebab kajian ni dalam bidang fiqh. Tak berjumpa lah. Kalau tak jumpa dengan ulama tasawuf, tak kaji tasawuf. Mana ustaz ambil ilmu ni? Lah, tak ngaji tasawuf. Entah tak jumpa lah. Tanya ulama fiqh, tabat dia tak dapat jawab. Bukan itu kajiannya. Cerita tentang ilmu kalam tadi, tentang wahdaniyah, mengesahkan Allah pada zat, pada sifat, pada afal. Ada dalam ilmu fiqh? Tak ada. Nak cari ilmu hadis, tak ada. Kenalah dengan jurusannya, barulah berjumpa. Sama juga dengan ilmu tasawuf. Kita membicarakan ilmu tasawuf, mengapa ada zikir pada latifatul nafsin natiqah? Hari ni lah ustaz baru dengar latifatul nafsin natiqah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan pada usia 65 tahun aku baru dengar tentang adanya latifatun nafsin natiqah. Padahal yang benda tu start daripada kecil kita dah bercakap tu tok tek. Tuan-tuan diam, dia bercakap. Tuan-tuan sembahyang Allahu Akbar, nampak khusyuk, dia bercakap tok tek. Cuba ajar nafs natiqah itu berkata-kata tentang fakir ilallah. Kita nak ubah tu saja. Kalau kita biarkan dia, nafsu kita kan kontrol kita lah, dia cakap tentang tu, cakap nak pula pilihan raya ni, calon-calon yang kita, dia akan cakap tentang calon tu, habis semua calon dia cakapkannya. Pasal apa? Sebab kita tak latih nafsu natiqah tadi untuk berkata-kata dengan Allah, untuk fakir ilallah. Sebab tu kena zikir Allah, 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 Allah. Itu kaedah yang ditunjukkan oleh ulama tasawuf aliran Naqsyabandi dalam melatih seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai kaedah, bukan satu kaedah. So bila kita tak tahu, kita katalah sesat. Mudah sangat mulut kita menyesatkan orang. Itulah kita, ya, sesat. Tak ikut sunnah. Bid'ah paling besar, kita membid'ahkan orang. Kalau orang tu tak bid'ah, tak ke bid'ah tu kembali kepada kita. Senang-senang kita nak bid'ahkan orang. Jangan.
Benda yang kita tak tahu, kita katalah kita tak tahu. Saya tak pernah jumpa, ilmu ni mungkin tak sampai lagi pada saya. Lah, maklumlah kita ni penuh dengan kelemahan. Jadi tuan-tuan, kita belajar syukur pada Allah. Allah Ta'ala tambah pada kita pengetahuan. Mudah-mudahan dengan knowledge yang kita ada dapat memimpin. Selain daripada sifat fakir ilallah ialah ilmu. Panjang soalan puan tadi Jadi artinya kita kat setakat ilmu, kita pergi balik dekat kitab kita. Dia ada beberapa cara lah kaedah tadi Baik. Terdapat alasan lain yang menjadi sebab agar jangan bersifat ujub dan riak. Taat yang hanya sedikit jika terbebas dari ujub, maka pahalanya sangat besar dan tidak terbatas. Namun meskipun ketaatan yang dilakukan tetapi terdapat sedikit ujub dan riak, maka ia sama sekali tiada nilai kecuali jika mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan riwayat-riwayat yang berikut untuk menerangkan perkara ini dengan lebih jelas lagi. Sayyidina Ali mengatakan, amal yang dikabul oleh Allah sangat tinggi nilainya. Tuan-tuan, benda yang kita buat tu sekalipun sedikit, sekiranya diterima oleh Allah, sangat besar. Solat kita yang kita buat selama berpuluh-puluh tahun kita hidup ni, satu je Allah Ta'ala terima, sudah memadai untuk menyelamatkan yang melakukan solat tersebut. Artinya, sebab itulah kita kena jaga sungguh-sungguh amal yang kita buat itu daripada terbatal ataupun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar fiqh untuk mengesahkan amal. Ingat, kita belajar fiqh untuk mengesahkan amal. Dengan belajar fiqh tu sah amal kita, tahu batal, perkara-perkara membatal, perkara-perkara yang boleh mengesahkan ibadat. Kita belajar tasawuf untuk supaya kita tahu amal kita itu diterima atau ditolak. Ilmu tasawuf ini, seseorang itu dia sebagai pengukur amal itu diterima ataupun ditolak. Kalau ada perkara-perkara yang berkait dengan janabat. Apa maksud janabat? Junub. Apa maksud junub? Janabat batiniah, junub batin. Dosa-dosa batin seperti ujub, sum'ah, kibir, benda-benda yang buruk dalam diri kita, itulah yang menyebabkan amal kita itu ditolak oleh Allah. Jadi siapa yang ada sakit-sakit junub ni, ujub, riak, amalnya sum'ah, jangan harap amalnya itu diterima. Kan kita dah tahu ada penyakit tu, confirm amal dia buatlah cantik macam mana pun, belajarlah fiqh tinggi macam mana pun, amalnya tu tidak diterima oleh Allah. Amalnya sah. Lepas dia daripada taklif, lepas dia daripada dosa meninggalkan sembahyang zuhur, terima? Tak terima. Tahu dah amalnya itu ditolak. Pasal apa? Ada ujub, ada riak, ada sum'ah, ada kibir, ada berbagai-bagai janabat. Janabat itu apa? Junub batin yang dilakukan dalam hatinya. Boleh ya? Makan banyak nak tu lah, ngantuk. Saja je nak gerak tuan-tuan ya. Nak pula tasawuf hujung-hujung ya. Tasawuf lagi lah, dia berat sikit Baik tuan-tuan, mana lebih seronok, belajar tasawuf dengan belajar tauhid? Tuan-tuan adalah orang yang adil ya. Tuan-tuan dan puan adalah orang yang adil ya. Artinya dua-dua itu seronok, sebab dua-dua ilmu Allah, dua-dua itu ilmu fardhu ain yang wajib kita belajar ya. Kena seronok belaka. Bila kita seronok melakukan sesuatu, baru mudah dapat, baru mudah rahmat Allah keluar dari. Ini dah payah ustaz, mulut dah payah dah ya. Susah ustaz, kita dah blok awal-awal dah ya, menunjukkan kita punya tu, payah, susah. Kita kena baik sangka dengan Allah ya. Mudah ya, seronok. Itulah. Jadi tuan-tuan, ini termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapat rahmat Allah, kerana dua-duanya mudah ya, dua-duanya disukai, walaupun dua-duanya berat ya. Tanda berat, ngantuk itulah. Baik.
Terdapat alasan lain yang menjadi sebab agar jangan bersifat ujub dan riak. Taat yang hanya sedikit jika terbebas dari ujub, maka pahalanya sangat besar, tiada batasannya. Macam saya sebut tadi lah. Namun meskipun banyak ketaatan yang dilakukan, tetapi jika terdapat sedikit ujub dan riak, maka ia sama sekali tiada nilainya, kecuali jika mendapat rahmat Allah. Perhatikan riwayat-riwayat yang berikut untuk menerangkan perkara ini dengan lebih jelas lagi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada menyatakan amal yang dikabulkan oleh Allah sangat tinggi nilainya. Macam saya sebut tadi lah, amal kita kalau Allah Ta'ala kabul, terima, walaupun kecil kita buat, di mesin je sedekah penuh dengan keikhlasan, jauh lebih baik daripada berjuta yang kita beri tapi dengan riya. Aku bagi ni supaya orang mengatakan akulah orang pemurah dan undilah aku. Jawapan ni tak ada lah. Tapi lima sen lillahi ta'ala. Itulah yang diarah oleh para malaikat yang menyebabkan pintu-pintu syurga terbuka. Kenapa? Ikhlasnya. Dia jalan miskin tak ada duit, ada 5 sen yang ada duit dia. Itulah kalau dia bagi 5 sen ni, tak ada dah duit dia, itulah dia bagi. Besarnya di sisi Allah. Ya, nilai material itu tiada besar sebab Allah Ta'ala yang kurnia. Tapi nilai hati kita itulah yang Allah Ta'ala perhatikan. Bukan sejuta, bukan 5 sen ukuran dia, tapi nilai hati kita. Hati tu bagi betul-betul kerana Allah. Aku bagi ni tak ada dah 5 sen je dalam tangan aku, aku pun susah. Contoh ya, orang susah bagi. Dengan orang kaya, dia bagi memang duit dia banyak lagi, tak ada hal pun. Tapi bagi tu pula kerana nak supaya orang sokong dia, undi dia, kerana apa tu, kerana ini. Dia ada beri kerana sesuatu, bukan kerana Allah, bukan lillahi ta'ala. Tak, ini kita cerita benda-benar ya. Jadi sudah tentulah nilai yang sedikit itu amat bernilai di sisi Allah berbanding dengan sesuatu yang besar yang kita bagi. Tak ada pun Allah padanya, tak ada pun nilai kerana nakkan Allah dan keredaannya ya. Bahkan untuk mendapat supaya disanjung oleh makhluk ya, habislah dia punya amalan kalau dia buat begitu. Baik. Pada suatu hari ada seorang bertanya kepada Imam Nakhal, bagaimana pahala amal itu dan ini? Jawabnya, sekira diterima oleh Allah, maka pahalanya tidak terhitung banyaknya. Betul lah tuan-tuan, sangat penting. Kalau kita buat amal Allah Ta'ala terima, tak ada nilainya ya. Sebab bila mana Allah Ta'ala mengurniakan pemberian amalan, tak terbayang oleh kita betapa besarnya, hebatnya. Tuan-tuan, mudah je. Benda yang kita buat, amal yang kita buat nak banding dengan syurga yang Allah Ta'ala nak bagi. Ingatnya 2 rakaat, kita katalah 2 rakaat sebelum subuh tu, Rasulullah beritahu lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Loh, 2 rakaat lepas subuh, segi logik kita fikir 2 rakaat sebelum subuh tu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan boleh fikir tak? Akal tak boleh fikir tau. Kalau orang nak tukar 2 rakaat, 20 rakaat ataupun 200 rakaat dengan kereta Lamborghini, itu pun kita dapat ini 2,000 rakaat, 2 juta rakaat pun boleh buat Lamborghini, bos. Dia akan mayang siang malam. Artinya dapat 2,000 rakaat, debum, Lamborghini ada kat sebelah. Ini Rasulullah beritahu 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Akal boleh fikir. Itulah ganjaran Allah kalau Allah Ta'ala terima. Akal tak boleh terima, akal tak boleh fikir. Dunia yang ada ni, dunia ni sekali-kali ada ni, dan apa yang ada di dalamnya itu lebih baik ya. Sembahyang subuh 2 rakaat, sunat subuh sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik, Rasulullah kata, daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat untuk sehari, kan berpuluh-puluh hari, beratus-ratus hari, berapa puluh tahun tuan-tuan hidup, semua orang terima mereka. Semua Allah bagi ganjaran yang sama. Akal tak boleh terima lah macam mana. Itulah ganjaran sikit, tetapi kalau sekiranya diterima oleh Allah sangat besar. Sebab itu balasan syurga tu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar.
tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak terlintas pun dalam benak pemikiran dan hati manusia. Hebatnya syurga. Sebab tu apa yang ada atas maya pada kita atas alam ini 1% daripada nikmat Allah. Ini sebutlah hadis. Dan 99% lagi Allah Ta'ala tinggal dalam syurga untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tapi dengan syarat, jagalah amal tersebut mesti berkualiti, jangan terbatal. Apa yang membatalkannya? Janabat, junub batin tadi, riya, ujub, sum'ah. Benda-benda ni boleh membatalkan amal kita, ya. Kita ingat sembahyang rupanya ada ujub, ada riya, ada sum'ah, batal amal kita, tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu wajib kita belajar ilmu tasawuf agar kita tidak jatuh dalam perangkap-perangkap yang seumpama ini. Baik, pada satu hari dia seorang bertanya, sudah tadi tak? Wahab mengatakan, dahulu kala ada seorang ahli ibadah berpuasa selama 70 tahun dan hanya seminggu sekali sahaja dia tidak berpuasa. Kemudian dia berdoa memohon untuk dikabulkan keperluannya. Namun kenyataan permohonannya itu ditolak dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia menyalahkan diri sendiri dan berkata, semua itu salah aku sendiri. Sekiranya aku tergolong dalam golongan orang-orang yang baik, tentu permohonan aku dikabulkan oleh Allah. Maka Allah memerintahkan malaikat agar mengatakan kepada ahli ibadah itu, waktumu yang hanya sesaat itu, yakni menyalah dan mencaci diri sendiri, adalah lebih baik jika dibanding dengan amalmu selama 70 tahun. Nampak? Nampak? Pasal apa? Allah Ta'ala nak kita fakir ilallah, nak kita hina, nak rasa kita bodoh, jahil di hadapan dia, nak rasa itulah sifat hamba, itulah yang akan tu. Bukan kita rasa baik dengan amal kita, bukan kita rasa kita dah baik, dah okey. Tak boleh. Ada perasaan macam tu akan merosakkan kita. Ya Allah, khauf dan raja. Orang mukmin itu hatinya dibolak-balikkan oleh Allah dengan khauf dan raja. Itu orang mukmin. Kalau dia bukan mukmin, dia maintain sedar aja, aku ni selamat dah, okey dah, alright dah, sembahyang jemaah okey, semua okey, dia rasa dia okey. Dia tak ada khauf dan raja, tak ada rasa sangat bergantung pada Allah. Bergantung ni, ya Allah, terima kasih dapat je benda-benda yang baik, terima kasih ya Allah, kau kurnia aku dapat solat berjemaah, kau kurnia aku dapat berselawat, kau kurnia aku dapat hadir kelas ilmu, kau kurnia benda baik je terus nampak Allah yang beri, Allah yang kurnia. Dia sedang menerima kurnia Allah. Dia nampak bukan dia, nampak datangnya daripada Allah, rahmat Allah, kurnia Allah. Tak ada sikit pun diri dia. Bila tak ada sikit pun diri dia, selamat orang ni. Dia nampak rahmat Allah, kurnia Allah. Bukan aku, bukan kerana hebat aku, bukan kerana aku tu dok. Ni orang tadi 70 tahun puasa, yang terbaik tadi, bila mana dia berdoa tak terima, dia kata mungkin inilah disebabkan oleh dosa-dosaku. Mungkin dia rasa, dia menghitung dosa-dosa dia, menghitung kekhilafan dia. Itu yang Allah Ta'ala pandang. Allah Ta'ala lebih suka kepada orang yang berdosa tetapi bertaubat kepada Allah, yang merendah diri, yang merasa diri dia kotor, hina, taubat kepada Allah. Allah Ta'ala lebih suka pada orang yang macam ni daripada seorang abid yang rasa amalnya itu dapat menyelamatkan dia daripada neraka. Ingat tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia memerhati kepada hati kita. Hati itulah tok tek bercakap dengan Allah, menghina diri di hadapan Allah, merasa sangat perlu pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ampun aku ya Allah, hamba-Mu yang hina ni ya Allah, datang kepada ni ya Allah, kurnia aku kefahaman ya Allah. Sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mudah-mudahan kita dapat melatih diri kita macam tu. Baik, tak merasa hebat, tak merasa terkagum dengan amal kita. Ya, walaupun kita dah dijadikan oleh Allah, dah istiqamah buat itu, istiqamah buat, tapi dah masih lagi fakir, masih lagi bergantung, masih lagi rasa hina, masih lagi rasa tak tahu apa-apa kalau Allah Ta'ala tak beri tahu pada kita. Ya, baik.
Setelah mengetahui hal itu, fikirkanlah betapa ruginya beribadah selama 70 tahun sedangkan yang lain hanya bertafakkur sesaat, tetapi keadaannya lebih afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu amalan yang selalu kita abaikan. Apa dia? Tafakkur. Sebab itu tadi, untuk dapat mengenal Allah secara dhauq adalah zikir dan tafakkur. Dan tafakkur inilah amalan yang kita banyak tak buat. Rasulullah beritahu, tafakkarus sa'ah khairun min ibadatis sanah. Bertafakkur sejenak itu lebih baik daripada ibadah setahun. Sejenak, sedetik. Sa'ah ni sedetik. Berfikir tentang keagungan, kebesaran, kehebatan, kerdilnya kita, bergantungnya kita kepada Allah. Allah, kita rasa hina, kita apa rasa di hadapan Allah, jauh lebih baik daripada ibadah yang tidak ada tafakkur. Tafakkur ni penghayatan, ya, kesedaran yang timbul daripada pemikiran yang kita fikir tu. Kita rasa kita berdosa, kita rasa kita ni, ya Allah, sangat perlu kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bantu, ya Allah, aku tak ada apa-apa pun, ya Allah. Kalau engkau tak gerak, aku tak ada apa-apa pun. Perasaan itu, kita memikirkan itu, akhirnya timbul satu natijah pada kita. Itu tafakkarus sa'ah khairun min ibadatis sanah. Berfikir, bertafakkur sejenak itu lebih baik daripada beribadah setahun. Itu hadis Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain, tafakkarus sa'ah khairun min ibadah sab'ina sanah. 70 tahun. Dalam hadis yang lain ada sampai mengatakan 100 tahun. Sejenak, tuan-tuan. Ibadah apakah duduk sejenak dapat? Itulah, tuan-tuan, ya. Memang kalau kita nak fikir, memang tak boleh fikir. Akal waras kita tak boleh terima. Jangan kita letakkan benda-benda ni, benda yang Allah Ta'ala nak beri ni, mengikut timbangan akal waras kita. Dah akal kita tak mampu nak terima. Macam sembahyang subuh tadilah, Allah Ta'ala beritahu, ya, melalui lisan Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Allah, berapa saat sangat kita buat. Antara khusyuk tak berapa khusyuk tu, ya. Nak terima ganjarannya dunia dengan isinya, akal waras kita tak boleh nak terima. Tapi itulah realitinya. Tapi itulah realiti yang Allah berikan kepada kita. Baik, ya. Kita tengok lagi. Memang amat merugikan jika tidak dapat memanfaatkan waktu yang hanya sesaat, tapi mendatangkan kebaikan melebihi ibadat 70 tahun. Baik, kita tengok lagi. Dengan demikian jelaslah bahawa dalam beribadah bukan banyaknya yang menentukan kebaikan, tetapi niat ikhlas dan tujuan murni dalam beribadah itu lebih utama. Inilah benda yang perlu kita fokus. Sebab tu kena belajar ilmu tasawuf. Pasal apa? Tasawuf itu dia memurnikan fiqh, memurnikan ibadah kita. Ya, tauhid menjernihkan fiqh. Tasawuf memurnikan fiqh, dia memurnikan ibadah kita, ya, menyebabkan markah ataupun kualiti ibadah yang kita lakukan itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kuantiti tapi kualiti. Kalau kita nak melihat kualiti, inilah ilmunya yang perlu kita pelajari, ya. Semoga amal yang kita buat itu berkualiti, ya. Baik. Pasal apa? Terhindar kita daripada janabatul batin, ya, junub batin kita yang buruk-buruk tu, yang tak Allah Ta'ala tak suka tu, yang boleh merosakkan amal ibadah kita tu, kita tidak terjatuh padanya, ya. Baik. Sebagai perumpamaan, ia diibaratkan seperti sebutir pemata, yang mana lebih baik dan lebih berharga dari beribu-ribu butir kerikil. Ibarat pemata dengan batu kerikil. Sebiji je batu pemata, jauh lebih baik daripada batu kerikil. Tuan-tuan, terutama sekali puan-puan, amat mengenali akan nilai butir pemata. Usahkan pemata, emas tu pun tahu sangat dah nilai dia, ya. Jauh lah lebih baik daripada batu-batu yang terkabur tu, ya. Ya. Tapi bagi lembu-lembu dan kambing-kambing, emas dan permata itu tidak bernilai. Yang dia utamakan ialah daun pisang dan daun-daun, ya. Sebab itu ilmu tasawuf ni, kadang-kadang ilmu zikrullah ni, ada guru berpesan, dia kata jangan kamu kalungkan
permata ke leher kambing-kambing. Ibaratnya itu bisa, tapi tepat. Artinya kadang-kadang ilmu yang tinggi-tinggi yang kita bicarakan itu tak perlu kita buka, tak perlu kita cakap kepada orang yang menolak, orang yang tak nak mengambil tahu tentangnya. Ya, terutama sekali akhir-akhir zaman ni banyak yang membid'ahkan amal-amal tarekat. Dia kata sebab amal tarekat ni ijtihad ulama sufi. Dia kata ini bid'ah, bukan pada Rasulullah, boleh bawa buat macam-macam ya. Tak perlu cakap dengan orang macam ni. Tak perlu kamu kalungkan permata-permata kepada kambing. Kambing ni dia tak nak tuan-tuan bagi nasi lemak. Dia makan ni daun pisang tu kita makan. dia tak pilih, dia makan pembalut tu lagi ya. Artinya tuan-tuan je lah yang makan nasi lemak dengan daun pisang tu. Daun pisang tu beri je lah kambing. Waktu lah dia makan dengan selera. Contoh macam tu lah tadi ya. Pemata-pemata tu kambing tak boleh nak mengertikan dia, menilainya. Dia kencing-kencing, dia berak, dia pijak-pijak je pemata-pemata tu ya. Tapi tuan-tuan yang mengetahui ni, berebut ini ana yang punyalah. Masya Allah sebab kenal akan harga pemata tu. Baik, orang yang masih buntu ilmu serta fikirannya dalam masalah ini tentu tidak akan mengerti maknanya. Macam saya cakap tu lah, juga akan melalaikan apa yang ada dalam hatinya, seperti ada cacat cela dan aib. Maka dia ini tertipu oleh rukuk dan sujud yang banyak dilakukan dan puasa yang sering dikerjakan tanpa memerhatikan kesuciannya dan tanpa menyadari bahawa dia sedang berhadap dengan Allah. Adalah menyerupai rumah yang besar dan luas tetapi tiada berpenghuni. Orang yang mengetahui masalah ini hanyalah mereka yang berilmu, yang dikasyaf dan yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayat serta kurniaannya bagi Allah taala, bagi kekasih-kasih pilihan Allah, orang-orang yang Allah Taala pilih, yang Allah Taala bukakan padanya ilmu ini. Hanya mereka inilah yang akan sedar betapa pentingnya untuk kita mengutamakan amal batin kita. Ya, zahir tu kena, jangan tinggalkan zahir, buat sebagaimana yang tunjuk, tapi fokus utama pada batin. Sebab batinlah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pasal apa dia kupaskan di sini musannif fokus ni? Sebab ramai orang, realitinya ramai orang mengutamakan ibadah zahir, melalaikan ibadah batin. Oleh kerana kita mengaji kitab tasawuf ni, dia fokus kepada amalan batin ya. Bukan zahir tak penting, zahir kena buat tuan-tuan. Buat sebagaimana dalam belajar fiqh, mesti ada tamak nina, mesti baca dengan tajwid, mesti betul cara menunaikannya mengikut fiqh, di samping kita mengemaskannya dengan ilmu tauhid. Maka sempurnalah ibadah tersebut. Ini kita cerita pasal kesempurnaan ibadah. Pasal kesempurnaan ibadah baru sempurna, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallah jamilun la yakbalu illa al-jamal. Innallah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Taala itu dia maha cantik, dia tidak menerima melainkan benda-benda yang cantik. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha elok, maha baik, dia tidak menerima melainkan benda-benda yang baik. Jadi ibadah kita mesti baik di luar, baik di dalam, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu saya dalam kita belajar kitab Hidayatus Salikin tu ada contoh orang nak beri hidayah, nak bagi hadiah kepada raja. Seorang tu dia bagi seorang puteri yang sangat cantik, rupawan, tapi tak ada roh. Mati punyalah cantik. Itu ibarat tamsil kepada ibadah yang kita lakukan secara zahir. Punyalah kita jaganya dengan tu kan. Tapi rohnya, dalamannya tak ada. Ya, tak ada khusyuk, tak ada tawadhu, tak ada perkara-perkara yang diberatkan dalam ilmu-ilmu batin. Maka tak bererti. Ibarat kita menghadiahkan seorang puteri yang cantik tapi tidak bernyawa kepada raja. Begitulah ibadah kita yang kita lakukan tanpa ada amalan batin disertai dengan khusyuk, tawadhu, ya, menjauhkan perkara-perkara seperti riya, ujub, sum'ah, maka tidak bererti amalan kita tersebut. Ya, buat amalan boleh dah, tapi riya tak, no meaning, tak ada point. Baik.
dalam orang yang masih buntu ilmu serta fikirannya dalam masalah ini tentu tidak akan mengerti maknanya juga akan melalaikan apa yang ada dalam hatinya, seperti ada cacat dan aib, cacat celah dan aib. Maka dia ini tertipu oleh rukuk dan sujud yang banyak dilakukan dan puasa yang sering dikerjakan tanpa memerhatikan kesuciannya, tanpa menyadari bahawa dia sedang berhadap dengan Allah adalah merupai rumah yang besar dan luas tetapi tiada berpenghuni. Kita baca sekali lagi ya. Orang yang mengetahui masalah ini hanyalah mereka yang berilmu, yang kasyaf, yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kurnianya pada kita. Tadi kita dah baca. Baik, kita teruskan pergi bawah tu. Dalam peringkat penghinaan sifat wujud, tu paling mudah ya. Ujub, ain jim ba. Ujub dan riak ini bahayanya terdapat di pelbagai jalan. Maka kita harus sentiasa beringat bahawa sesungguhnya hanya Allah Tuhan yang patut dan berhak kita sembah. Keagungannya tiada penghujung dan kebesarannya tiada pengakhiran. Dia telah memberikan pelbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya kepada kita, sedangkan diri kita penuh dengan keaiban yang terselubung, dihinggapi sifat-sifat yang hina dan merosakkan, yang dikhawatiri akan menjerumuskan kerana nafsu yang sangat mudah menggoda. Jika demikian, maka kita wajib beramal dengan baik dan bersih, sihat dan bebas dari celah serta aib, sehingga ibadah kita dapat dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung. Dengan semua itu kita berharap agar ibadat kita diterima, kerana jika ditolak, sia-sialah ibadah kita, maka tiada mendapat pahala. Baik ya, ini lebih kurang daripada apa yang telah kita syarahkan di atas tadilah ya. Baik, peringkat sifat wujud dan riak ni kalau ada dalam diri kita, maka sia-sialah amal ibadah kita. Jadi atas kita, wajib atas kita untuk mengenali akan sifat ujub dan riak. Apa maksud ujub? Ujub ni ta'ajjaba bi nafsihi, dia merasa diri dia baik. Tak kisahlah dia rasa baik pada orang, dia rasa dia banyak amal, dia rasa dia paling sempurna, dia paling baik, paling warak, paling itu. Artinya dia rasa dia best. Maksudnya ta'ajjab. Ta'ajjab ni dia merasa dia baik, dengan dia merasa best pada dirinya sendiri. Ta'ajjab bi nafsi. Manakala riak ni, dia memperlihatkan amalnya pada orang lain. Dia nak tunjuk amalnya itu pada orang lain. Nak pada Allah, dia memang nak kerana Allah, tapi nak juga perhatian makhluk. Allah Ta'ala tak terima dia diduakan, dia tak rela ya untuk dia diduakan. Ya. Baik, kita baca lagi. Ada malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya hanya berdiri. Ada pula yang hanya rukuk, sujud dan bertasbih, dan ada juga yang hanya bertahlil. Mereka tidak pernah berhenti dari menjalankan perintah Allah. Setelah selesai berbakti yang sangat besar, mereka beramai-ramai menjerit, "Ya Tuhan, kami rasa seolah-olah kami tidak bersungguh dalam beribadah kepadamu." Tengok, malaikat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar kita melalui malaikat-malaikatnya. Kan kita tahu malaikat ni adalah sejenis makhluk Allah yang taat. Bila dia diciptakan sujud, dia sujud semata-mata. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak ada nafsu. Malaikat ini makhluk Allah yang sangat ikhlas. Kalau dia buat tu sangat ikhlas. Bila sebab tu dia buat satu tasbih satu je. Kalau sujud, sujud je. Kalau tahlil, tahlil je. Kalau rukuk, rukuk je. Itulah kerja setiap malaikat ya. Jadi bila mereka selesai daripada buat satu-satu ibadah tu, apa yang dia sebut? Dia khabar, "Ya Tuhan kami rasa seolah kami ini tidak sungguh-sungguh beribadah kepadamu." Walaupun kita tahu bahawa ibadah malaikat ni dah sangat perfect, sangat sungguh-sungguh, tapi tengok apa kata-kata itulah yang nak ajar pada kita. Itulah sentiasa kita keluar dalam doa kita, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Doa ini sangat baik kita ulang-ulang tuan-tuan. Itu apa? Kesedaran kita kepada Allah. Tuhan kami, walaupun kita ni dah Allah telah kurniakan dapat beribadah, dapat taat, dapat itu, dapat ini, memang kita tahu kita ni taat pada Allah, tapi dalam munajat kita kepada Allah, kita kata, "Ya Allah, Rabbana zalamna
Tuhan kami telah menzalimi diri kami, anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tak mengampunkan kami ini, lanakuna minaz zalimin, nescaya kami jadi orang yang zalim. Pasal apa? Untuk menunjukkan ubudiyah, pengabdian, penghambaan, rasa hina, rasa perlunya kita kepada Allah. Jadi jasa kita nak menunjukkan kita ni hina, duduk di bawah, rasa sangat perlu kepada Allah. Inilah benda-benda yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih dan cinta pada kita, sebagaimana yang Allah Ta'ala tunjukkan pada malaikat. Malaikat ni tuan-tuan, dia buat amal ibadah dia tak ke syurga. Sebab dia memang dia lakukan untuk tak, dia tak mana-mana dah tuan-tuan. Yang mana-mananya kita ni, yang sama ada syurga ataupun neraka. Caranya kamu nak dapat amal terbaik, kamu ikut makhluk aku yang terbaik, yang tak pernah durhaka pada aku ni, yang sentiasa taat pada aku ni, iaitu malaikat. Apa malaikat buat? Malaikat pun kata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya dalam ibadah kami ni tidak sungguh-sungguh, ampun kami atas kealfaan kami. Sebab itulah lepas kita sembahyang, apa dia? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan pilihlah. Atau tuan-tuan nak katalah hati, ya Allah, ya Tuhanku, sempurnakanlah ibadah aku, tutup segala keaiban dan cacat celah dalam ibadahku, ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah, ya Allah. Minta Allah Ta'ala tutup, minta Allah Ta'ala sempurna, minta Allah Ta'ala terima. Kau ampuni segala dosa-dosaku. Lepas tu Astaghfirullah, Astaghfirullah, minta ampun, ya Allah, ampun ya Allah segala dosa, keaiban aku, cacat celah aku. Sentiasa mengaku kelemahan kita, sentiasa mengharap rahmat Allah pada diri kita, ya. Kita kadang-kadang kita memang istighfar, tapi dalam penghayatan tu kita tak bawa penghayatan istighfar. Kita Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Entah benda hati kita cakap, ya. Nafsu natikah tadi cakap benda dia, oh tak lama kita ginat-ginat gini. Dia cakap benda lain, ya. Nafsu natikah tadi dia terus memainkan peranan. Dia bukan pernah berhenti nafsu natikah kita tadi. Semenjak kita dalam semayang sampailah keluar semayang. Selagi mana kita ni, kita tidur pun dia cakap lagi, tok-tek. Semangat nafsu natikah kita tu, ya. Jadi ajar nafsu natikah kita tadi, diri kita tu lah, diri yang berkata-kata yang tok-tek dalam diri kita, nafsu natikah namanya, ya. Kita ajar, ya Allah, tutupi segala kaiban yang ada dalam ibadah aku ni, ya Allah. Sempurnakanlah, ya Allah, ibadat aku. Itu tanda khauf dan rojak, kita takut kepada Allah, minta Allah Ta'ala sempurnakan. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa aku, ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itulah barulah baca Allahumma antas salam, la ilaha illallah. Kita tak kisahlah zikir doa apa, tapi penyerahan kita, cakap-cakap kita dengan Allah Ta'ala tadi, mohon agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurnakan ibadah kita, tutup segala keaiban, cacat celah, dan Allah Ta'ala ampuni dosa. Dengan itu kita mengakui bahawa kita ni hamba-Nya yang tak sempurna, penuh dengan keaiban, penuh dengan kelemahan. Itulah kita astaghfirullah, astaghfirullah. Barulah istighfar kita tu ada meaningful, rasa lazat. Pasal apa? Kita minta maaf, minta ampun pada Allah di atas kelemahan kita, dosa-dosa kita, sebab tu dalam penghayatan istighfar tu kadang-kadang tuan-tuan perlu kita hayati Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni segala dosaku, dosa kecilku, dosa besarku, zahirku, batinku, dosa yang aku sengaja, dosa yang tak aku sengaja, dosa aku yang terdahulu sekarang ini, maupun dosa-dosa aku yang akan datang. Itu penghayatan, bukan sebut dekat mulut. Bila kita buat Astaghfirullah, mulut sebut Astaghfirullah, hati sebut tu, ya Allah, ampuni segala. Memang mula-mula ni payah, tapi lama-lama bila kita dah buat, kita sebut istighfar dia, Astaghfirullah, hati pun terus jalan. Macam kita berwuduk tadi lah, ya. Tiada daya, tiada upaya aku berwuduk, ya Allah, melainkan dengan daya. Itu maksudnya apa? La haula wala quwwata. La haula wala dalam terjemahan, dalam penghayatan. Tuan-tuan tak sebut pun la haula. Ini sebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala, budak ni la haula wala, tapi tak ada penghayatan sebenarnya. Dah menjadi dia punya kebiasaan, la haula wala ku, dia punya la haula wala tu, ya. Tapi itu bukan penghayatan. Ini tak sebut pun la haula wala quwwata illa billah dalam masa wuduk ni. Kita bercakap tadi,
Tiada daya ya Allah, tiada upaya ya Allah. Dengan rahmat-Mu, dengan izin-Mu aku beruduk. Terima kasih ya Allah. Ampun dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan. Tak masa kita basuh tu, ke mana saja anggota kita, tak pernah kita lepas daripada komunikasi kita bermunajat. Itu namanya munajat. Apa maksud munajat? Dengar sangat lagu munajatku dalam syahdu. Apa maksud munajat? Berbisik-bisik kepada Allah. Berbisik-bisik ni dengar tak? Tak dengar ni dalam hati. Itulah munajat kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Allah Ta'ala maha jelas, sangat jelas dengar apa yang kita katakan. Ya'lamu sirra wa akhfa. Sangat jelas. Pendengaran Allah bukan sebagai pendengaran kita. Ya? Dia sangat jelas benda yang kita bisikkan dalam hati kita. Terlintas saja Allah Ta'ala dah tahu. Ini pula hati kita berkata-kata, Allah Ta'ala. Lagi sembunyi kita buat satu ibadah, lagi tinggi darjatnya di sisi Allah. Lagi ikhlas dia, lagi tak nampak makhluk, hanya dia dengan Allah. Sebab itu zikir khafi lebih afdal daripada zikir jali 70 kali ganda. Zikir qalbi, Allah, Allah. Duduk sendirian, orang sikit pun tahu. 70 kali ganda lebih baik daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah kalau kuat pun ada pula member dengar tu, dia pula tung lagi terus niat dia. Nak nunjuk kawan, nunjuk kawan rumah nak tu. Allah, Allah, kau nak tunjuk pada siapa? Hanya engkau dengan Allah saja. Memang ikhlas. Hanya Allah saja yang tahu. Apatah lagi zikir rasa. Zikir pandang tadi nampak, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau punya. Itu munajat dia. Siapa yang faham? Hanya Allah je yang faham. Itulah ibadah yang ikhlas. Tak ada pun dia niat nak tunjuk siapa. Lah, orang pun tak tahu, orang tak faham. Tapi kalau suara, sebab itu hadis Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sebab amal itu terdedah pada riya, ujub, sumah. Bila kita buat, dia dah terdedah dah. Nak dapat pandangan orang, nak dapat perhatian orang, nak dengar pada orang. Tapi niat hanya Allah Ta'ala yang tahu. Niat itu apa? Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang itu yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Pasal apa? Tulus, ikhlas kepada. Itulah ibadah yang paling ikhlas. Hanya dia dengan Allah Ta'ala saja. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi lah minggu depan ya tuan-tuan. Selamat mengundi. Pilihlah calon-calon yang boleh memastikan agama negara dijaga dengan baik. Pilihlah calon yang beriman. Jangan pilih calon yang tak beriman. Sebab pilihan kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jelas dalam Al-Quran ayat-ayat Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita mengangkat di kalangan kita golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وقبورنا ووسع أرزاقنا وأحسن أعمالنا ونيتنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sama.